السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين ya rabbal alamin. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 85 baris 8 daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala, dan bahwasanya benar itu baginya 6 pangkat. Barang siapa sampai ia pada sekaliannya akan pangkat sempurna, niscaya patut dinamakan dia dengan siddiq, artinya yang banyak benar. Jadi disambung perbahasan berkaitan dengan ikhlas, iaitu salah satu daripada sifat mahmudah dalam hati, yang mana ikhlas itu dikaitkan dengan sifat as-sidq, iaitu benar. Jadi beza sifat as-sidqu dalam tasawuf dan as-sidqu dalam tauhid. As-sidqu dalam tauhid itu dalam bab berkaitan kenabian, iaitu wajib mesti terima di akal bahawasanya Nabi dan Rasul itu bersifat dengan sifat sidqun, iaitu benar. Mana mustahil atas mereka itu bersifat dengan sifat khianat, bersifat dengan sifat dusta. Jadi sekarang ni perbahasan sidqun atau benar ni pula berkaitan dengan tasawuf, iaitu berkaitan dengan ikhlas. Maka dia pun kata, dan bahawasanya benar itu baginya bagi benar 6 pangkat. Ada 6 pesyai mula. Barang siapa sampai ia barang siapa pada sekalian 6 pangkat tu akan pangkat sempurna, niscaya patut dinamakan akan orang yang sampai semua pangkat tu dengan siddiq. Artinya arti siddiq yang banyak benar. Jadi yang digelar sebagai as-siddiq, yang kita Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ia dapat gelaran tersebut kerana membenarkan apa jua perkataan dan perbuatan yang timbul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkara tersebut di dalam adat ataupun di luar adat. Khususnya di luar adat lah, iaitu yang masyhurnya pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tidak mengatakan tidak dan tidak mengatakan selain daripada apa yang dikatakan sahabat dari sudut keraguan.
Semua dia benarkan belaka tanpa dia ambil tahu benda tu pelik ke tak pelik ke, asal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu benar belaka, tidak ada padanya pembohongan. Maka sejak pada itulah digelarkan kepadanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana As-Siddiq dengan maksud banyak benar. Pertama daripada 6, dia kata benar pada perkataan, pada segala kelakuan. Segala kelakuan ni segala keadaan. Pada segala keadaan ni dia akan bercakap benar. Ni satu sifat yang bagus. Sifat ni payah nak didapati. Kadang-kadang dia tu bohong ketika terdesak. Tu. Ketika dia tu tak mau ditegur kau, dia cakap benda lain. Lepas tu patah Melayu sebut, cakaplah benar walaupun benda tu pahit. Walaupun benda pahit tapi kita passion suka cakap benar, maka orang tahu kata kita ni orang yang bukan passion menipu. Menipu ni ada kalanya dibenarkan oleh syarak dalam beberapa keadaan saja. Antaranya menipu yang wajib, yang mana kalau seorang itu, kalau kita tak tipu, dia akan menzalimi orang lain, maka wajib tipu. Ada kalanya tipu tu jadi sunat, dengan makna kalau kita tak tipu tu menyebabkan renggang hubungan rumah tangga ataupun renggang hubungan persahabatan, maka sunat untuk dia bohong. Jadi bohong ni kita dah lalu dah dulu. Bohong bukan semata-mata dosa dah. Bohong ada yang dosa, ada yang terpuji. Yang kedua, benar pada niat. Dan iaitu benar pada niat, bersih padanya pada niat tu oleh yang menyeru kepada kebajikan. Apa maksud dia? Artinya tiada bercampur dengan yang menyeru kepada kejahatan. Jadi bersih padanya oleh yang menyeru kepada kebajikan. Maknanya niat ikhlas ni, benar pada niat ni, maksud dia niat dia tidak tercampur dengan benda-benda selain daripada apa yang diniatkan. Niat dia ikhlas lah ni. Ni nak kata ikhlas niat lah ni. Ikhlas ni asal pada tulus, murni, suci, tak ada apa, kosong. Macam gelas yang kosong, kita letak air kosong. Itulah ikhlas. Suci, murni. Bukannya gelas tu ada kotor, debu, kemudian kita letak air, maka air tu keruh sikit. Jadi tak ikhlas manalah. Maka sini dia kata tidak boleh bercampur niat tersebut dengan perkara-perkara yang menyeru kepada kejahatan. Maka jika ada padanya pada niat itu campuran, yakni campuran antara benda yang menyeru dengan kebaikan dan kejahatan, maka sungguhnya telah luputlah oleh benar pada niat. Dan yang kedua ini kembali ia yang kedua kepada ikhlas. Yang kedua ni lah, benar pada niat ni maksudnya dia membabitkan kepada ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Buat sesuatu kerana dunia, ataupun sebahagian dunia, sebahagian lillahi ta'ala, ataupun banyak dunia, sedikit lillahi ta'ala, ataupun banyak lillahi ta'ala, sedikit daripadanya habuan dunia. Itu dia panggil benda yang telah bercampur dengan perkara lain ketika dia berniat. Maka tu ada perbahasan para ulama, khilaf 3 pandangan, kita sebut dah dulu. Pandangan pertamanya Syekh Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullahu ta'ala menyatakan kalau 1% saja ada benda selain Allah Ta'ala, maka semua tidak dikira sebagai pahala. Pandangan kedua Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, dia kata kalau 1% saja lillahi ta'ala, 99% dunia, maka dia dapat pahala 1% saja. Beza dengan Izzuddin Abdul Salam. Pandangan ketiga pula Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia tengok pula, dia kata kalau lebih akhirat, maka dapatlah akhirat hak kadar dia niat tu. Contoh 60% ni akhirat, 40% dunia, maka dia dapatlah pahala qadar. Contoh 55% dunia, 45% lillahi ta'ala, maka dia tak akan dapat pahala sikit habuk pun. Tu pandangan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan itu merupakan pandangan mu'tamad dalam bab niat ni. Yang ketiganya benar pada cita-cita, seperti mencita-cita oleh seorang atas bersedekah jika ada baginya bagi seorang tu harta. Ini dia panggil cita-cita sini, kata lainnya azam lah.
terhadap kejahatan walaupun belum buat sudah dapat dosa. Jadi kalau dia azam dalam hati dia nak mencuri, betul-betul nak mencuri, tiba-tiba tak jadi, maka dia sudah dapat satu dosa. Dia wajib bertaubat. Walaupun tak mencuri lagi, tapi azam mencuri, dengan mencuri, azam mencuri dosa kecil lagi lah. Mencuri sungguh tu yang dosa besarnya. Tapi dia sudah ada keazaman, tekad dalam hati, benar dalam hati, daripada sudut cita-citanya, kalau aku ni sehari malam nak mencuri, maka dosa dah. Seperti mana orang yang buat kebaikan, dia berazam, kalau aku ada harta sekian-sekian aku nak bersedekah, maka dia dapat dah pahala. Sebab tu kata Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat. Hanya sahaja amalan itu sah dengan niat. Niat dengan azam ni, azam tinggi lagi. Azam ni lebih tinggi, niat ni bawah sikit. Sebab azam ni berlaku sebelum melaksanakan perbuatan. Kalau niat tu menyertai perbuatan. Sebab tu kalau kita semayang, niat tu waktu takbiratul ihram, bukan sebelum tu. Sebelum tu kita hanya lafaz niat saja untuk membantu kita masukkan niat dalam hati ketika takbir. Bukannya niat situ. Kecuali mazhab Hanafi, dia kata boleh dah niat sebelum sembahyang. Contoh kat rumah tu kita bertolak naik motor tu, boleh dah niat sembahyang. Tu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tidak sah niat sebelum daripada perbuatan. Dia mesti menyertai perbuatan. Sama juga mandi wajib, sama juga wuduk wajib. Wuduk wajib bila kena niat, iaitu ketika dia tu basuh muka. Samalah wuduk sunat pun. Begitu juga mandi wajib atau mandi sunat, maka juga ketika dia niat tu ketika air sudah kena di salah satu daripada anggotanya, sama ada tangan ke kepala, maka dia niat situlah start mula mandi wajib ataupun mandi sunat. Dan cita-cita itu terkadang dhaif, lagi taraddud. Taraddud ni gimari-gimari. Nak buat ke tak sedekah ni Jadi dia tak sampai tahap azab lah kalau taraddud. Dia panggil gimari-gimari ni, dia tidak ada keyakinan lagi, dia tidak ada berat sangka lagi, dia tidak ada keputusan lagi nak sedekah ke tidak ni. Tu taraddud, tu dhaif. Dia punya cita-citanya taraddud. Gimari-gimari nak sedekah ke tak, hatta dapat pahala lagi. Yang dapat pahala bila azam ataupun bila niat, aku nak sungguh lagi pergi masjid ni nak sedekah RM1, dapat dah pahala tu. Lepas tu sedekah pula RM1, dapat pahala lagi. Pahala atas pahala. Allah Subhanahu Wa Taala tak kedekut pahala ni. Dia bukan macam kita. Kita kalau dah bagi ke orang duit dah, takkan bagi lagi, esok-esok dah pula baginya. Tapi Allah Ta'ala dia kira satu-satu. Niat tu pahala bagi, dah buat tu pahala lagi, bagi lagi. Esok niat pula nak sedekah, bagi lagi, walaupun tak buat. Dah buat sungguh, bagi lagi. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beza pula dengan dosa. Ma'ruf cerita malaikat, kalau seorang tu buat dosa, dia tak terus catat. Contoh seorang mencuri, malaikat yang catat dosa tu, dia tak catat dosa lagi, ditegur malaikat oleh malaikat yang cantik benda baik. Dia kata suruh tunggu dulu, takut dia ni bertaubat. Kalau bertaubat maka tak tulis. Kalau tak bertaubat, sampai sudah tak bertaubat baru dia tulis. Jadi maknanya dosa yang kita buat tidak tertulis dengan segera, ditangguh dulu, takut dia ni bertaubat. Tapi kalau kebaikan dia tulis lalu. Ditulis, bukan setakat tulis, bahkan digandakan Allah Subhanahu Wa Taala. Punya peluangnya, beri peluang pada kita supaya jangan banyak dosa, banyakkan benda kebaikan. Tapi kalau kita banyak lagi dosa, tak tahulah. Tu Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan terkadang putus lagi kuat. Putus ni qat'i lah. Mana cita-cita kita tu qat'i, memang betul sungguh nak buat. Tu azam sungguh. Tu dah dikira dah dosa, dah dikira dah pahala. Maka cita-cita yang kuat yang putus itu dinamakan akan dia akan cita-cita yang kuat, yang benar, yang kuat. Tu nama ya. Benar yang kuat. Mana ada azam yang benar, tekad yang betul untuk melaksanakan sesuatu. Kalau sininya ibadat lah, sebab di dalam pangkat as-siddiq.
Bukannya dari sudut kemaksiatan. Kemaksiatan kalau azam tak akan dapat level as-siddiq, dia akan dapat level fasik. Yang keempat daripada 6, benar pada menyempurnakan cita-citanya, cita-cita seorang itu. Macam mana? Dengan bahawa tiada menyalahi ia seorang akan cita-citanya seorang yang benar. Maka sekarang ni tugas dia pula, peringkat seterusnya, dia kena sempurnakan niat dia. Dengan makna dia kena laksanakan sedekah tersebut. Baru jadi. Mana dia sudah, bila dah sedekah sungguh, maka dia sudah tahakkuk, dia sudah menyungguhkan benda yang dia qasad ataupun dia tekad tadi. Tapi kalau sekadar azam, hanya nak sedekah tanpa dia ada perbuatan yang menyempurnakan qasad dia itu, dapat dah pahala, cuma kuranglah sikit. Ni beza kalau maksiat. Kalau dia sudah ada azam untuk buat maksiat, kemudian tak jadi, hak tu perbuatan yang terpuji. Cumanya azam buat maksiat tadi kena taubat pula. Perbuatan yang terpujinya ialah dia tak jadi buat maksiat secara perbuatan. Tu yang terpuji. Dari sudut tu dia terpujilah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab ayat 23. Rijalun sadaqu ma 'ahadullaha alaihi. Artinya, beberapa laki-laki yang benar oleh mereka itu laki-laki akan barang yang menjanjikan mereka itu laki-laki akan Allah Subhanahu wa taala atas orang. Mereka berjanji, kita ada dah ambil janji Allah Taala, ada, iaitu mentaati perintah Allah, melaksanakan segala perintah dia, meninggalkan segala larangan dia. Bila? Di alam roh tu. Bila Allah Ta'ala kata, benar tak aku ni Tuhanmu, bala syahidna, betul kau ni Tuhan aku. Alam roh tu. Lepas tu bila campur alam roh ke dalam alam nyata, maka tuiklah kita daripada rahim seorang perempuan, ibu kita tu keluar di dunia nyata. Bila keluar di dunia nyata, apa yang berlaku? Bayi tersebut menangis. Sebab apa menangis? Asal usul rahsia kenapa menangis itu ialah dia asalnya dia nampak Allah Subhanahu wa taala di alam roh. Bila masuk ke alam nyata, masuk dalam tubuh badan jasad yang Allah Taala sudah tetapkan, tiba-tiba dia sudah terhijab daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lagi melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut, bayi tersebut menangis. Yang mana asal dia tu, roh tu melihat Allah Taala di alam roh. Bahkan dinyatakan, bala syahidna, kami ini mengaku katamu Tuhan. Bila masuk alam nyata sudah terhijab daripada melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ruh tersebut menangis. Maka sebab itulah bayi tersebut bila keluar menangis. Tak ada bayi senyak gitu. Itu disebut oleh sebahagian ulama, huraiannya antaranya Tuan Guru Haji Suhaimi hafizahullah taala. Dia kata gitu. Asalnya kita di alam roh melihat Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk ke alam nyata kita menangis. Bayi tersebut menangis. Kerana apa? Kerana terhijab daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu bila pula nak melihat Allah? Nanti waktu selepas mati di akhirat pula. Jadi tempoh antara hidup di dunia ni ialah untuk mengejar cita-cita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala pula semula. Dengan masuk Islam, mengamal ke Islam dan istiqamah dalam Islam sampai mati dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melihat semula Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kata musannif rahimahullahu taala, yang kelima daripada 6, benar pada segala pekerjaan. Macam mana? Dengan bahawa adalah ia seorang tadi dengan kelakuan yang tiada menunjuk ia seorang ataupun kelakuan tadi atas sesuatu daripada yang di dalam hatinya hati seorang, melainkan hatinya hati seorang bersifat dengan dia dengan apa yang dia nak buat tadi. Maksud dia macam mana? Bermula maknanya bersamaan di dalam, yakni dalam hati, dan di luar, yakni luar perbuatan.
Maka jika tiada bersamaan, niscaya tiada ada ia seorang benar. Bahkan terkadang adalah ia seorang ria. Okey, sekarang ni yang kelima. Benar pada pekerjaan. Apa maksud dia pula? Benar pada pekerjaan, maksud dia adalah hati tadi kita qasad nak buat apa? Semayang. Memang semayang lillahi ta'ala lah. Kita qasad begitu. Tiba-tiba di luar zahir perbuatan kita semayang, tapi kerana benda lain. Kerana apa? Kerana orang nak beri pitih ke, kerana dia nak dapat pujian orang ke, kerana dia nak dapat sanjungan orang ke, pangkat orang ke dan sebagainya. Tu dia panggil tak benar dah pada pekerjaan dia, pada perbuatan dia tak benar dah. Sebab apa? Tak selari dalam hati dan di luar perbuatan. Di luar, ingat ni, di luar hati, dalam ni dalam hati. Di luar hati maksud dia pekerjaan kita ni lah, perbuatan zahir kita ni. Jadi bila tak selari, maka dipanggil sebagai riya. Riya itulah lawan bagi sifat al-ikhlas. Jadi kalau dalam hati itu niat puasa, zahir pun memang puasa seperti mana dalam hati lillahi ta'ala, barulah dia panggil orang yang benar dalam pekerjaannya, orang yang benar dalam amalan salihnya. Kalau tidak, dia dicap sebagai orang yang riak. Dia tidak beramal dengan amal yang salih secara ikhlas lillahi ta'ala. Wal'iyadzubillah. Kemudian, seperti menzahirkan ia seorang akan khusyuk anggotanya, anggota seorang. Dan yakni padahal di dalam hati seorang, supaya dipuji akan dia tu khusyuk. Jadi dia sembahyang takbir depan orang, Allahu Akbar. Tengok tempat sujud. Tengok tempat sujud, khusyuk badan. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan khusyuk ni salah satu daripada rukun sembahyang. Tapi itu bukan pandangan mu'tamad. Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, mengatakan pandangan Imam Ghazali tersebut bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Bahkan pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i ialah khusyuk itu merupakan salah satu perkara yang disunatkan dalam sembahyang. Jadi khusyuk tu apa benda pula? Jadi khusyuk ni yang dimaksudkan Imam Ghazali ialah tetap anggota zahir badan. Makna tak bergerak banyak. Tak bergerak benda-benda yang perlu. Kalau benda perlu tak apalah. Contohnya sah ke depan tu kosong, ada orang tubik badai sembahyang, kita pergilah depan tu. Itu lain. Hari saya saja sembahyang garu ke, tarik janggut ke. Kalau orang janggut panjang, tak ada kerjaan. Dia seorang Arab gitu, pergi Mekah ke mana, Allahu Akbar, lupa janggut gitu. Janggut panjang, tu ribah tu. Tarik janggut tahu. Lupa janggut gitu. Tak khusyuk tu. Itu sudah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang takbir, Allahu Akbar, janggut. Maka Nabi SAW kata kalau orang tu khusyuk dia takkan menjanggut. Sebab khusyuk hati melahirkan khusyuk anggota. Maka khusyuk dari Imam Ghazali dalam konteks Imam Ghazali dalam sembahyang ni ialah khusyuk anggota. Sebab bila khusyuk anggota, hati akan khusyuk. Bila takbir saja, mata di tempat sujud, anggota dia tidak bergerak selain daripada benda yang perlu ataupun benda yang dalam sembahyang, maka tu dia panggil orang yang khusyuk. Macam mana? Betul? Bersih tu bukan ikhtiar kita. Batuk ke, bersih ke. Tambah kalau dia tu kena bala, demam. Hingus meleleh semua. Tu tak ada apa tu. Yang macam contoh satu lagi lah kita Baikor sebut, masalah orang gatal. Bukan gatal biasa ni, kena bala. Maksudnya penyakit gatal lah. Dengan makna kalau dia tak garu tu hilang khusyuk, maka dia kena garu. Sama juga orang yang kecil rendah, kita Baikor sebut, kalau dia tu sembahyang duduk menyebabkan kencing dia tu kadar keluar, kencing dia tu kurang, maka kena duduk. Wajib duduk lah. Walaupun dia boleh berdiri, tapi kalau berdiri takut kencing dia tu lebih keluar banyak berbanding duduk, maka para ulama sebut kena duduk supaya kadar keluar air kencing itu kurang. Begitu juga khusyuk.
Khusyuk ni dalam keadaan selain daripada berpenyakit lah. Kalau kita penyakit tak ada apa tu, garu ke, gatal ke, pusing ke, sokmok-sokmok, tu bukan ikhtiar kita dah. Jadi khusyuk ni boleh ikhtiar, boleh usaha. Yang penyakit-penyakit tadi tu benda yang Allah Ta'ala beri dah, bukan ikhtiar kita dah tu, di luar kemampuan kita. Jadi maknanya selain daripada benda tersebut, kita mampu sehabis baik untuk khusyuk dalam sembahyang. Tidak gerak sana sini, tak gerak benda yang tak perlu. Kalau benda yang perlu, perlulah gerakan sembahyang, perlu buat. Tegur ataupun kita bergantikan tempat orang di sah-sah tertentu, kita kena gerak atau kena gerak lah, jangan kerah pula. Tu habis. Kemudian yang keenamnya, yang terakhir, benar pada segala amal yang batin. Ni tinggi lagi. Benar pada segala amal yang batin. Kerana amal ni ada dua, amal zahir, amal batin. Amal zahir yang kita buat lah sembahyang, puasa, baca Quran, zikir, sedekah, tu amal zahir. Amal batin sifat-sifat yang baik dalam hati. Tu dia buat contoh seperti khauf. Khauf ni takut. Khauf ni takut. Jadi kita dah bahas dah dulu, takut ni ada 3 passion lah. Atas kali dia panggil haibah. Haibah ni maksudnya ialah dia takut kerana kekuasaan Allah Ta'ala. Takut semata-mata kerana Allah, tu haibah. Jadi ketakutan Nabi SAW dan para Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul lain, tahap dia ialah haibah. Sebab tu kadar ma'rifatullah, kenalnya mereka itu Rasul-Rasul kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berbeza dengan orang-orang biasa. Bahkan berbeza dengan sahabat-sahabat, tabi'in. Walaupun mereka imannya tinggi sekalipun, tapi tak sampai tahap setinggi Nabi SAW. Seperti khauf dan sabar. Sabar pun kita sudah bahas berkaitan apa itu sabar, tingkatan sabar. Sabar ada yang wajib, ada yang tak wajib. Sabar yang wajib ialah sabar terhadap melaksanakan benda yang wajib. Contoh sembahyang, sabar terhadap menahan perkara diri daripada berbuat maksiat, itu sabar yang wajib. Sabar yang sunat, melaksanakan ibadat yang sunat dalam keadaan tidak protes, itu sabar yang sunat. Sabar yang sunat iaitu meninggalkan perkara yang makruh tanpa protes, itu sabar yang sunat. Sabar yang sunat lagi ialah dia tu kalau orang buat zalim dia tak balas apa, tu sabar yang sunat. Makna tak wajib sabar tapi sunat. Dia akan melahirkan sifat-sifat begitu kalau dia 5 hak sebelumnya tu dia buat, maka akan tubiklah yang keenam ni dengan mudah. Tu cakap senang, mudah nak buat tu kita sendirilah tahunya. Tu. Dan tawakkal wa ufawwidu amri ila Allah, aku serah urusanku pada Allah. Hak ni payah. Dia biasa orang salah faham tawakal dengan usaha. Orang selalu khabar macam mana? Usaha dulu, tawakal kemudian. Salah tu. Kita usaha dulu, lepas tu akhir tawakal pada Allah. Tak kan itu. Bahkan usaha itu kena seiring dengan tawakal. Bukan usaha, lepas tu lah kali baru kita serah ke Tuhan. Tak, kita serah pada awal dah. Start kita buat tu, mula kita buat usaha tersebut, sudah ada tawakal pada Allah Ta'ala sampailah ke akhirnya. Tu baru betul. Jadi kena betul sikit lah kataan usaha dulu, tawakal kemudian. Tak, usaha tu berserta dengan tawakal sejak awal lagi. Kerana usaha ni daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak beri kita kudrat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak beri kita ilham idea, tak beri kita iradat untuk berkehendak, agak kau boleh buat pada awal? Tak boleh. Jadi kita start daripada tawakal tu awal-awal lagi. Start daripada kita mula bekerja sampailah ke akhir. Kalau start daripada mula bekerja tu, Allah sudah beri kita kudrat, Allah sudah beri kita kehendak, dan kita boleh buat dengan lancar. Itu sudah dia panggil berserah diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam keadaan berserah diri pada Allah Ta'ala. Jadi kita buat ketika tu pekerjaan, suatu amalan dan sebagainya, kita sudah kena berserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kudrat, kita tak mampu buat. Tanpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri iradat, kita tak mampu kehendak. Tanpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kesihatan, kita tak boleh buat.
Jadi tawakal ni mesti berserta dengan usaha. Bukan usaha tu seolah-olah kita lah buat macam Mu'tazilah pula jadi. Hari kita lah buat, kita buat lah kali, akhir baru tawakal. Dah start daripada awal lagi kita tawakal pada Allah sampai habis. Tu baru betul. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, jadi benar pada segala amal batin lah ke mana, iaitu bahawa mengetahui ia seorang akan makna khauf dan rojak ni harap, dan sabar, dan syukur, dan tawakal, dan lainnya. Tahu dah? Tahu kat mana? Ngaji guna bagi hati lah. Panjang-panjang dari itu tu, khauf tu apa, rojak tu apa, sabar tu apa, syukur tu apa. Lepas ni tawakal pula. Serta merasai ia, bukan setakat tahu, serta merasai ia seorang akan sekalian sifat tadi dalam hati seorang. Ni payah sikit. Tasawuf ni mudah nak beramal, mudah nak ngaji, beramal payah. Dia pekoh pula payah dia banyak masalah. Tu kitab tebal pekoh ni 12 jilid, 20 jilid, apa tahu dia bahas. Kalau akidah pula payah dia, kena guna akal sikit. Sebab dia main dalil-dalil ni, kena guna kepala otak sikit. Tu payah dia kalau akidah. Akidah mudah nak amal, paling mudah kali. Apa dia? Etikot hati lah. Tapi kalau silap habis. Tu silap sama ada fasik ataupun kafir. Wal'iyadzubillah. Tu ya. Jadi kalau dia tu dah etikot betul dah. Sebab apa dah belajar dah? Lesat etikot lah. Tenang ya. Kalau pekoh rumit sikit. Apa dia? Kena buat anggota sikit. Mayang, puasa, umrah, kena tawaf, sa'i. Apa nama tu? Mabit dan sebagainya. Tu kena guna anggota. Lepas tu kalau dari sudut harta, keluar zakat pula. Tu dari sudut pekoh. Payah sikit pada akidah. Payah lagi. Sebab dia tu jenis dalam hati. Tu. Nak didik sabar tu payah tak? Dia bukan macam pekoh. Kalau pekoh kita belajar semayang duha, boleh dah buat lalu semayang duha. Tapi kalau kita belajar bab ikhlas, keluar masjid nak ikhlas lalu, payah. Yang kedua perlu pada riyadhah, latihan. Perlu kepada latihan. Barulah jadi akhlak dia panggil. Dia lekat dalam diri, dia panggil akhlak. Akhlak ni benda yang lekat dengan kita. Dengan sekira-kira kalau manusia ada ke, tak ada ke, kita buat. Jadi akhlak. Semayang ba'diyah isyak contohnya, kita sok-sok dah buat. Jadi depan orang ke, tak ada orang ke, kita akan buat juga. Dia maka semayang isyak ba'diyah tu dia jadi akhlak dah bagi dia, lekat dah. Jadi sampai tahap dia tak kisah dah. Orang nak keji ke nak puji, tak ada masalah, aku tetap buat sebab dah biasa buat. Situ. Nak bagi sampai tahap tu payah. Ngaji senang tasawuf, tapi nak beramal tu payah lagi pada pekoh. Kalau pekoh kita tak tahu jahil. Lepas tu bila mengaji tahu. Bila tahu boleh buat lalu. Boleh buat dah selalu. Baca Quran contohnya tak reti. Latih boleh. Boleh lalu baca Quran. Tapi kalau tasawuf, ngaji satu sifat, nak buat sifat tu payah. Ngaji satu sifat mazmumah, yang mana kita ada sifat tu, nak buang payah juga. Benda payah belaka. Jadi kita yang nak, kita sendirilah yang latih. Seperti mana ulama bimbing dalam kitab ni. Apa ubat dia, apa cara dia. Jadi Syekh Qadir Badri dah bagi cara lah. Kita buat kedok lah. Ngaji dah, buat kedok je. Tu. Macam ngaji pekoh lah. Ngaji contohnya hari ni buat semayang sunat. Semayang sunat apa? Semayang sunat witir contohnya. Takkan kita ni mengaji semayang sunat witir, hanya witir Ramadan lagi. Mestilah kita buat tiap-tiap hari juga, paling kurang serakaat. Mengekalkan rakaat witir serakaat tu makruh. Kalau sekali buat serakaat, khilaful aula. Ya afdalnya 3 rakaat, 2 rakaat dan 1 rakaat. Tapi kalau tak mampu buat 3, ambillah 1 rakaat tu dulu, walaupun makruh. Makruh tu maksud dia ialah kurang sikitlah pahalanya. Bukannya kita kata sembahyang sunat witir makruh 1 rakaat, bukan. Sembahyang sunat witir sunat 1 rakaat, walaupun 1 rakaat. Tapi perbuatan mengekalkan 1 rakaat makruh. Tu lain pula.
Buat sembahyang sunat witir satu, mengekalkan sembahyang witir tu satu. Dua benda yang berbeza. Maknanya pahala sembahyang witir ada, kurang sikit lah satu ya. Kemudian dia pun kata arti kata rasai tu telah jadi segala kelakuan itu tabiat baginya, bagi seorang. Jadi tabiat. Sabar tu jadi tabiat. Tawakal tu jadi tabiat. Syukur tu jadi tabiat. Hak tu yang kita nak. Tambah kita berada di akhir zaman ni, ataupun kita ni berasa tak tahu bila nak mati ni. Mulai dah ni kita tanamkan sifat-sifat ni sebelum kita mati, sama ada muda ataupun tua. Jadi orang yang beramal dengan tasawuf, dan memang wajib pun, hak ni sifat-sifat yang wajib kena ada. Tu. Maka dia kehidupan dia akan dilalui dengan tenang. Dia akan lalu kehidupan dia dengan ad-din al-Islam, cara hidup yang Islam. Ad-din tu asal dia maksud bahasa Melayunya cara hidup lah. Ad-din terjemah kitanya agama. Agama tu apa dia? Cara hidup. Cara hidupnya apa? Islam. Bila cara hidup Islam, start daripada bangun tidur sampai tidur semula ada berlaku hukum Islam. Sama ada zahir ataupun batin, iaitu hati. Bab yang ke-7 pada menyatakan tawakal. Itu 7 ni. 7, 8, 9, 10. Habis 14 muka lagi. Ketahui olehmu bahawasanya tawakal itu percaya dengan Allah Ta'ala, dan yakin bahawasanya qada'nya qada' Allah. Qada' ni kehendak Tuhan. Lulus ia qada' Allah, kehendak Tuhan, dan mengikut akan sunnah Rasulullah SAW. Banyak tu. Kita ambil tu. Tawakal tu percaya dengan Allah. Satu. Maksudnya bila kita tak percaya dengan Allah, mana tak tawakal. Tu ya. Percaya dengan Allah, percaya dah. Tapi tak habis lagi tu. Percaya dulu, percaya dah. Siapa tak percaya Allah Ta'ala, kafir lah. Tidak mempercayai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kafir. Percaya dah. Dan yakin yang kedua pula, yakin bahawasanya qada' Allah, kehendak Allah tu lulus ia kehendak Tuhan. Yang kedua pula, kita kena yakin bahawasanya kehendak Tuhan tu sudah diluluskan. Dilulus ni maksudnya dia kembali kepada akidah, dia panggil tanjizi qading lah dalam ngaji ni. Kalau mengaji akidahnya iradat tanjizi qading, makna sejak azali Allah Ta'ala telah luluskan segala kehendak dia satu persatu. Hak ni lah yang kita tak boleh kata Allah Ta'ala boleh berubah kehendak dia bila-bila masa. Itu tidak betul. Akidah tersebut perlu diperbetulkan. Bahaya akidah begitu. Allah Ta'ala boleh kehendak bila-bila masa dia boleh berubah, kerana Allah Ta'ala kan boleh kehendak apa yang dia suka. Silap faham ayat Quran. Ayat Quran kata kehendak Allah Ta'ala boleh kehendak apa-apa sahaja, bila apa-apa sahaja benda mungkin sejak azali. Apa-apa sahaja benda yang harus pada akal sejak azali Allah tetap. Bila dah tetap dah, jadi solid dah, tak ada dah ubah. Kalau kita kata kehendak Allah Ta'ala boleh berubah, ilmu Allah pun boleh berubah. Bila ilmu boleh berubah, Allah jahil. Tu ya. Ilmu Allah Ta'ala tak boleh berubah, sebab Allah Ta'ala tahu belakalah secara terperinci apa yang akan berlaku, dan Allah Ta'ala akan kehendak berdasarkan apa yang Allah Ta'ala tahu. Berani kata Allah Ta'ala ilmu berubah, tak boleh. Tu sebab tu kena belajar sifat 20 yang orang nak keji tu, supaya kita faham sungguh macam mana berlakunya kehendak Tuhan. Jadi kudrat Allah Ta'ala dari sudut tertib akal kita je, kudrat Allah Ta'ala. Kudrat seseorang, kalau contoh kita, seseorang tidak boleh buat sesuatu melainkan kan kehendak. Boleh kita ni buat milo tanpa kehendak buat milo, gerak diri, tak boleh. Mesti kita tahu, mesti kita kehendak buat milo, baru kita buat milo. Lepas tu kehendak tu pula mari pada mana? Mari pada pengetahuan lah. Kalau kita tak tahu milo tu apa, agak-agak boleh kehendak nak buat milo. Saya nak buat milo, milo tu apa? Tak tahu ke? Dia gitu. Jadi kehendak kita ni berdasarkan kepada pengetahuan. Benda yang kita tahu saja kita kehendak.
Jadi bila kita kata Allah Subhanahu Wa Taala boleh berubah kehendak dia, maksud dia, Allah dulu tak tahu, sekarang baru tahu. Itu bahaya tu. Bila mengatakan ilmu Allah boleh berubah, boleh kafir. Boleh kafir. Hak tu tak ada khilaf lah kafir tu. Tak ada lah khilaf ulama pada menyatakan ilmu Allah boleh berubah ke tidak, tak ada. Ilmu Allah sejak azali tak berubah. Jadi sebab tu kita kata kehendak Allah pun tidak boleh berubah sejak azali. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.